A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin, al-mab'uts rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifzal mursalin, wa imanal muttaqin, ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bersama-sama kita pada hari ini secara maya ya di Facebook Live kita pada hari ini ya daripada surau An-Nur fasa 3A ya Seremban. Moga-moga pertemuan kita pada hari ini akan mendatangkan kebaikan, manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ya, pada hari ini insya-Allah ya dalam pertemuan yang pertama kalinya antara saya dengan tuan-tuan ya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pada hari ini ada baiknya saya nak sama-sama berkongsi ya. Satu ungkapan ataupun boleh kita katakan sebagai suatu nasihat. Ya, satu nasihat yang diberikan oleh seorang alim yang namanya Talq bin Habib. Ya, Talq bin Habib ini dia kata apa? Ya, dia kata inna huquqallahi a'zamu min an yaquma bihal ibad wa anna ni'amallahi aksar min an tuhsa walakin asbahu taibin wa amsaw taibin. Okey, baik. Jadi apa makna daripada apa yang dikatakan oleh Talq bin Habib ini? Dia kata ada 3 perkara di sini tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada 3 perkara yang boleh kita kongsikan daripada apa yang diungkapkan oleh Talq bin Habib ini. Dia kata yang pertama, inna huquqallahi a'zam min an yaquma bihal ibad. Hak Allah Taala ni, ya, hak Allah Taala ni sangat-sangat besar berbanding dengan apa yang telah kita laksanakan. Okey, nanti kita terang selepas ini ya. Jadi kita kata yang pertama ialah hak Allah Ta'ala. Talq bin Habib ini kata hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat besar berbanding dengan apa yang telah kita laksanakan. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata wa anna ni'amallahi aksar min an tuhsa. Ini sedia maklumlah. Maknanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat banyak. Ya, tidak terhitung nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Ya. Segala apa yang Allah Taala bagi kepada kita mesti ada kebaikan. Itu perkara asas. Ya, Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Dalam hadis disebut la yaqdillahu qada'an ya lil mu'min. Allah tidak mentakdirkan sesuatu perkara bagi orang mukmin, ya, sama ada bentuk nikmat, sama ada musibah dan sebagainya, illa kana khairan lahu, melainkan pasti ada kebaikan di sebaliknya. Cuma kebaikan itu mungkin bukan datang besok, bukan datang hari ini, tetapi kebaikan itu mungkin akan datang bertahun-tahun lagi ke hadapan, mungkin akan datang ketika mana kita berada di ambang sakaratul maut, dan mungkin berada ketika mana kita berada di alam barzah. Dan kebaikan tersebut, nikmat tersebut mungkin datang ketika mana kita berada di padang mahsyar, menjadi tebusan kita daripada api neraka, menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Ya, jadi itu perkara kedua tuan-tuan dan puan-puan. Nikmat Allah sangat-sangat banyak, tidak terhitung nikmat yang Allah bagi pada kita. Okey, baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga tuan-tuan disebut oleh Talq bin Habib, ialah dia kata walakin asbahu taibin wa amsaw taibin. Oleh itu, apa yang kau kena buat, dia kata berpagi-pagi dalam keadaan bertaubat dan berpetang-petang dalam keadaan bertaubat. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kena bertaubat? Nanti kita tengok. Baik. Itu secara
kasar perbincangan kita pada malam ini insya-Allah dalam ruang lingkup sehingga ke waktu Isyak. Ya, ada 3 perkara. Satu berkenaan dengan hak Allah Ta'ala itu sangat-sangat besar berbanding dengan apa yang telah kita laksanakan. Yang kedua, nikmat Allah Ta'ala itu sangat-sangat banyak diberikan kepada kita. Tidak terhitung nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan yang ketiga, saranan supaya kita sentiasa bertaubat pagi dan petang. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini berkenaan yang pertama, itulah dia berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, ya, saya bawa suatu hadis, sama-sama kita tengok. Hadis ini Nabi SAW nyatakan, sebutkan kepada sahabat yang namanya Muaz bin Jabal. Ya, Nabi sebut kepada Muaz bin Jabal tentang hak Allah Subhanahu wa taala ini. Okey, apa dia kata? Apa Nabi kata? Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Muaz, apakah engkau tahu apakah hak Allah Taala atas hamba-Nya? Okey. Maksud hadis ini, adakah engkau tahu apakah hak Allah atas hamba-Nya? Maksudnya, apakah benda yang kita kena buat sebagai hamba untuk menunaikan tanggungjawab kepada Allah? Apa benda yang kita kena buat itu? Itu maksud hak Allah terhadap hamba itu. Okey, baik. Apa Nabi kata? Nabi kata, ayya'buduhu wala yushriku bihi syai'an. Nabi kata ringkas saja. Okey, apa hak Allah Taala terhadap hamba? Maksudnya apa yang kita kena buat sebagai memenuhi tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kena buat? Ayya'buduhu, hendaklah kita mengabdikan diri, hendaklah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan memadai dengan sekadar kita beribadah, bukan sekadar kita ini menuturkan 2 kalimah syahadah, ya, menjamin syahadah kita selamat, menjamin syahadah kita itu bermanfaat, bukan hanya dengan sekadar kita menuturkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan ar-rasulullah, bukan sekadar kita salat, bukan sekadar kita puasa, zakat, tunai haji. Tetapi dalam hadis ini kata apa? Ayya'buduhu, hendaklah engkau mengabdikan diri kepadanya, yakni kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali engkau melakukan perbuatan syirik. Jangan engkau menggantungkan harapan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 perkara dekat sini tuan-tuan. Ya, ada 2 perkara yang disebutkan oleh Nabi tentang hak kita yang kita kena tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Hendaklah kita abdikan diri kita kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, jangan melakukan perbuatan syirik. Ustaz, adakah orang yang semayang, puasa juga melakukan perbuatan syirik? Ya. Sebab itu Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia ada menyatakan bahawa ada orang yang rukuk, sujud dan sebagainya, tetapi amal ibadahnya tidak diterima Allah. Kenapa? Kerana dia dalam waktu ibadahnya itu, dia tetap melakukan perbuatan syirik yang membatalkan iman dia. Contoh macam mana? Sebab Nabi gabungkan 2. Nabi kata, abdikan diri pada Allah, serahkan diri pada Allah total penyerahannya, dan jangan melakukan perbuatan syirik. Jangan engkau menggantungkan diri engkau kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh macam mana? Contoh begini kita bagi. Seorang hamba Allah, dia rajin pergi masjid, dia rajin semayang, dia menunaikan zakat, menutup aurat dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, demi untuk melariskan, katakanlah dia seorang peniaga. Sebagai contoh saja tuan-tuan dan puan-puan, dia seorang peniaga, dia nak melariskan dia punya jualan dia dan sebagainya, maka dia pergi jumpa dengan seorang tok bomoh ini, dan dia ambil tangkal azimat daripada tok bomoh, dia gantungkan dekat kedai dia. Maka ibadah dia tadi, sembahyang dia, puasa dia dan sebagainya adalah amalan-amalan yang telah terbatal. Kenapa? Kerana dia percaya kepada tangkal azimat tersebut. Ini kita bagi contoh tadi. Sebab itu Nabi kata, hak Allah terhadap hamba, iaitulah dia tanggungjawab kita kepada Allah. Apa dia kita kena buat?
hendaklah kita mengabdikan diri kepada Allah. Bukan sekadar kita beribadah pada Allah, sembahyang, puasa, tetapi hendaklah juga kita rangkumkan sekali, seiringkan sekali, tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Itu dia. Bila kita mengabdi diri pada Allah dan kemudian kita tidak melakukan perbuatan syirik, apa ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita? Mesti ada. Itulah dia bila mana kita mengabdi diri pada Allah, tidak melakukan syirik pada Allah. Nabi kata, atadri ma haqquhum alaihi, maksudnya apakah engkau tahu apa pula yang Allah akan balas kepada mereka yang mengabdi diri padanya dan tidak melakukan perbuatan syirik? Alla yu'adzibahum. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali akan mengazab mereka. Tak mengazab siapa? Tidak akan mengazab orang-orang yang mengabdi diri padanya dan tidak melakukan perbuatan syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, maka mereka tidak termasuk dalam jaminan keselamatan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab orang yang selamat daripada azab ialah orang-orang yang mengabdi diri pada Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Ustaz, ada orang tanya. Ustaz, kita ni semua beriman. Kita semua dah datang surau masjid. Kita semua laksana segala apa yang Allah Ta'ala perintah, Ustaz. Tapi kenapa Allah tetap menurunkan bala dan bencana kepada kita? Adakah tanda Allah tidak sayang pada kita? Ingat tuan-tuan, itu yang saya bacakan hadis di peringkat awal tadi. Bahawa Allah tidak mentakdirkan sesuatu apapun bagi orang mukmin illa kana khairan lahu, melainkan pasti ada kebaikan di sebaliknya. Okey, apa pula kebaikan dia, Ustaz, dalam suasana-suasana yang begini? Baik, kan ada hadis Nabi SAW yang lain. Yang Nabi kata apa? Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Bila Allah sayang, bila Allah suka pada satu-satu kaum, satu-satu masyarakat, satu golongan, apa Allah Ta'ala akan buat? Ibtalahum. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji mereka. Uji mereka. Sebab itu kita kata, kalau orang baik, Allah uji dia. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk angkat darjat. Okey, orang yang tak ada dosa, macam contoh Nabi, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, diuji oleh Allah. Mereka ini, para Nabi ni, orang yang solid akidahnya. Orang yang tidak sikit pun melakukan perbuatan syirik pada Allah. Tetapi, mereka tetap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Untuk angkat darjat mereka. Kita tak sebut para Nabi ini diuji oleh Allah untuk kafarah dosa. Sebab para Nabi maksum. Okey, jadi, Nabi diuji oleh Allah untuk angkat darjat. Baik. Orang macam kita ni tuan-tuan, puan-puan, kadang-kadang kita ada buat salah, ada buat silap kan. Jadi Allah uji kita untuk apa? Untuk kafarah, untuk tebus, untuk hapus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebab itu kita kata tadi bahawa kita abdi diri pada Allah, kita tidak buat perbuatan-perbuatan syirik dan seumpamanya, tapi bila Allah tetap datangkan ujian, sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Apa sangkaan kita? Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya sayang kepada kita. Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memandang kepada kita. Sebab itu Allah turunkan bala kepada kita. Walaupun kita ni dah buat amal ibadah dan sebagainya, Allah tetap turunkan ujian kepada kita. Kenapa? Kerana Allah nak kafarah dan nak buang dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Allah kafarah dosa kita. Bayangkan, berapa lama dah kita berada dalam situasi pandemik ini, tuan-tuan. Selama itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya sedang dalam proses kafarah dosa-dosa dan kesilapan serta kesalahan kita. Okey. Tapi kalau kita memang orang jahat, wal-iazubillah, orang yang jahat, bila Allah turunkan bala kepada dia dan sebagainya, kita boleh anggap dua, sama ada itu memang bala untuk mereka ataupun itu teguran Allah supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itu berkenaan dengan ibadah ni, tuan-tuan. Cuma dalam melakukan pengabdian diri kepada Allah untuk kita mengelak daripada azab Allah Ta'ala turun. Ibadah ni salah satu sebab.
pengabdian diri kita kepada Allah ini antara sebab Allah Ta'ala tidak menurunkan bala dan bencana kepada kita. Cuma kita kata di sini dalam bab ibadah ni, kita manusia tuan-tuan. Kita manusia yang mana iman kita ni kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Iman kita kadang-kadang best, hebat, kadang-kadang teruk iman kita. Jadi macam mana kita nak istiqamah ini? Macam mana kita nak istiqamah ini? Baik, nak istiqamah ni memang suatu benda yang sangat-sangat sukar. Sangat sukar nak istiqamah ini. Nak buat ibadah boleh, tapi nak istiqamah tu yang susah. Itu benda dia. Mana-mana ulama pun sebut begitu. Aku paling sukar nak mengawal hati aku. Benda yang paling aku suka nak kontrol ialah hawa nafsu aku yang sentiasa mengganggu istiqamah aku dalam ibadah. Jadi kita nak istiqamah ni macam mana? Baik, nak istiqamah ni, apa yang kita kena buat ialah ulama kata paksa diri kita buat ibadah. Paksa je buat je ibadah. Zikir pada Allah, paksa diri kita untuk melakukan kebaikan. Sebab itu kalau kita tengok sebagai contoh Imam Hasanul Basri, dia pernah ada satu doa tuan-tuan untuk dapatkan istiqamah. Kita boleh guna doa ini. Dia kata apa? Allahumma rzuqnal istiqamah. Itu doa yang dibacakan oleh Imam Hasanul Basri. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami al-istiqamah. Berterusan dalam melakukan amal ibadah ini. Okey, baik. Itu kita kata cara kita nak jadi orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebaikan. Jadi kena paksa lah, memang kena paksa, susah. Sebab dia berkait dengan hati, berkait dengan niat. Baik, itu perkara pertama tuan-tuan kita sebut Maknanya hak Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat besar berbanding dengan apa yang kita dah laksanakan. Okey, kita dah sebut apa hak Allah yang kita kena buat, abdi diri padanya, jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Cuba tengok contoh yang mudah saya bagi sini. Contoh mudah. Allah Ta'ala kata tadi apa dalam hadis itu? Nabi sebut bahawa kalau kita mengabdi diri pada Allah, kalau kita tidak melakukan perbuatan syirik, maka Allah Ta'ala janji tidak akan mengazab kita. Jadi kalau orang tanya, habis kita sekarang ni dalam proses diazab juga oleh Allah Ta'ala, diuji? Jawapan kita dah bagi tadi bahawa kalau kita orang baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat darjat kita. Kalau kita ada salah silap, sekejap baik, sekejap jahat, maka ujian yang Allah bagi ini, wabak pandemik dan seumpamanya Allah bagi pada kita pada hari ini, semuanya adalah dengan tujuan kebaikan. Apa kebaikan dia? Allah Ta'ala nak kafarahkan, nak tebus, nak sucikan kita daripada dosa-dosa kita. Baik, itu kebaikan dia. Jadi saya sebut tadi, nak istiqamah tu memang sukar. Sebab Imam Malik pernah sebut bahawa, tapi saya dah bagi dah tuan-tuan, doa yang dibacakan oleh Imam Hasanul Basri itu boleh amalkan sekali, tak ada masalah. Nak baca bila Ustaz? Terpulang. Baca sebelum sebelum bagi salam pun boleh, nak baca ketika sujud terakhir pun boleh, tak ada masalah. Lepas bayang pun Assalamualaikum warahmatullahi pun nak baca doa tersebut. Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Allah kurniakanlah kepada kami istiqamah, pun tak ada masalah. Bila-bila nak baca doa tersebut. Cuma saya nak ajak tuan-tuan sama-sama kita renung bahawa hak Allah Subhanahu Wa Taala ni, makna nak sebut dekat sini ialah hak Allah ni besar. Kita dah laksana, tapi apa yang kita laksana sebenarnya jauh daripada apa yang sepatutnya kita laksanakan. Cuba je contoh, kita bagi contoh. Satu hari kita ada masa untuk pergi mall. Satu hari kita ada masa untuk baca surat khabar. Satu hari kita banyak masa untuk tengok televisyen dan sebagainya. Tetapi dalam masa 24 jam itu kita tengok TV, kita tengok surat khabar, kita duduk bersana sini, bersembang sana sini. Cuba tengok dalam 24 jam berapa minitkah waktu yang kita peruntukkan untuk baca Quran. Baca Quran itu perintah Allah, suruhan Allah supaya kita baca Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran lah benda yang akan menyelamatkan kita ketika mana berada di alam kubur, menyelamatkan kita ketika mana berada di padang mahsyar. Sebab itu ulama kata orang yang dihalang daripada membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia terhalang daripada kebaikan yang sangat-sangat banyak. Allahu Akbar. Sebab tu saya sebut tadi tuan-tuan, kalau ingat saya kata tadi, nak buat ibadah ni tuan-tuan bukan senang. Sebab keliling kita penuh dengan syaitan, penuh dengan iblis, penuh dengan godaan-godaan. Kalau Imam Ghazali kata aqabat, halangan-halangan itu sangat-sangat banyak.
Jadi apa yang kita kena buat tuan-tuan? Kena lawan syaitan ini. Kena lawan syaitan ni macam mana? Paksa diri kita buat ibadah. Ya, paksa diri kita buat ibadah. Tuan. Saya sebut macam tu. Nak bangun pagi memang susah tuan-tuan. Paksa. Nak baca Quran memang susah tuan-tuan. Paksa diri kita baca Quran. Dia paksa. Walaupun kadang-kadang Allah beratnya nak baca memang. Sebab apa? Sebab kita masih lagi diikat oleh dosa. Sebab tu kita rasa berat nak baca Quran. Sebab tu kita rasa berat nak sembahyang malam. Allahu Akbar. Ya, jadi kita sama-sama, saya mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabat di hadapan, sama-sama kita paksa diri kita untuk lawan syaitan ini, sebab nafsu bukan benda yang calang-calang boleh dikalahkan. Jadi kita kena paksa diri kita. Baik, clear tuan-tuan ya, itu berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita laksana hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Sebab itu ulama kata, sekiranya engkau nak Allah sayang pada engkau, hendaklah engkau melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala suka. Kalau engkau nak Allah Ta'ala suka pada engkau, kau buat benda yang Allah Ta'ala suka. Okey. Dan contoh sekarang lah kan. Sekarang ni kita dah dibenarkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan sebagai contoh untuk datang masjid dan suruh datanglah. Yang tak dapat datang, jangan marah. Jangan maki hamun. Yang tak dapat nak sembahyang Jumaat, yang tak dapat nak sembahyang Jumaat, maka ikut arahan pemerintah, balik rumah, sembahyang je Zuhur. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Kita dah berulang kali di agensi pejabat mufti dan sebagainya, berikan pandangan, berikan penjelasan bahawa orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, yang dapat ancaman daripada Nabi itu adalah orang yang sengaja meninggalkan Jumaat. Kita ni dah pergi, tiba-tiba cukup 150. Maka tak bolehlah dah untuk masuk dalam masjid. Kerana balik ke sembahyang Zuhur lah kat rumah. Tak ada masalah. Ya, baik. Itu yang pertama tuan-tuan, berkenaan dengan hak Allah sangat besar. Jadi fikir yang saya sebut tadi bahawa memang hak Allah sangat besar. Ya, Allah bagi pada kita tanggungjawab untuk abdi diri padanya dalam 24 jam. Cuba tuan-tuan kita sama-sama renung, berapa jam kita tengok TV, berapa jam kita baca surat khabar, berapa jam kita tidur, berapa jam kita semayang, berapa jamkah kita peruntukkan untuk baca Quran, tuan-tuan ya. Saya guna istilah jam juga tuan-tuan, walaupun sebenarnya semayang 5 waktu tu, satu semayang baru 5 minit. 5 minit tuan-tuan kali dengan 5 baru 25 minit. Baca Quran, Allahu Akbar tuan-tuan, semuka tu rasa terseksa dah sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita belum dibiasakan. Belum dibiasakan. Paksa diri kita, insya-Allah lama kelamaan dia akan tewas juga sikit sebanyak. Baik, kan kita cerita panjang pula satu bab, tak habis pula tuan-tuan ya. Sebab jam di belakang saya ni ada lebih kurang 15 minit lagi sebelum 8.30. Baik, itu yang pertama tuan-tuan ya. Jadi, apa kita ambil daripada perkara pertama? Ingat, hak Allah Ta'ala sangat besar. Jadi, kita laksanakan. Sekadar macam mana kita nak buat? Sekadar yang kita mampu. Buat sebaik mungkin. Itu saja ya. Baik. Yang kedua, dia kata apa? Nikmat Allah sangat banyak. Ya, wa inna ni'amillahi aksar min an tuhsa. Ya, nikmat yang Allah bagi pada kita ini sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Kan Quran sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba untuk apa? Hitung, untuk kira nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Kerana nikmat Allah sangat-sangat banyak yang telah Allah Ta'ala beri pada kita, tuan-tuan. Ya, jadi bila nikmat dah banyak Allah Ta'ala beri pada kita tu, kita sedia maklum seperti mana kita sebut awal tadi. Maknanya kita ni dalam buat amal ibadah, tanggungjawab kepada Allah, maka pasti ada kekurangan dan kelemahan kita. Ada kurang sana sini. Sebab tu kalau tengok dalam Al-Quran disebut apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian ayat tu kata apa? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah itu maha penyayang. Maksudnya apa? Imam At-Tabari, kalau kita baca tafsir Imam At-Tabari, disebutkan bahawa maksud ayat ini ialah Allah Ta'ala tahu bahawa kamu tahu nikmat Allah itu sangat banyak, tapi kamu kadang-kadang dalam bab bersyukur pada nikmat Allah ini, kadang-kadang cuai. Kadang-kadang cuai dalam mensyukuri nikmat Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku tahu engkau orang ni kadang-kadang cuai, kadang-kadang kurang sana, kurang sini dalam bersyukur, tapi ingat, aku maha pengampun. Allah Ta'ala kata, kalau kamu bersyukur, kamu dah kembali semula kepada aku, maka aku akan
ampunkan segala dosa-dosa dan aku beri keredaan kepada kamu. Cuma bagi kita ni kena ingat nikmat yang Allah bagi pada kita itu sangat besar. Ya, baik. Jadi kita tahu bahawa kita ni bila cerita bab nikmat, cerita bab nikmat, kita kata bab nikmat ini kita memang sifat manusia, kita kata ya Allah, semoga kau dapat kekalkan nikmat aku ini. Itu yang kita sebut seorang ulama, saya tak terlupa nak catat namanya. Dia kata apa? Tuan-tuan, untuk kita mengekalkan nikmat yang Allah bagi pada kita ini, dia kata iza aratta an yudimallahu alaika ma tuhibbu. Sekiranya engkau suka untuk Allah mengekalkan suatu nikmat padamu, kau suka untuk Allah mengekalkan nikmat pada engkau, satu benda yang kau suka pada engkau, fahris, maka usahalah ala an fahris ala an yarallahu minka ma yuhibbu. Lebih kurang maknanya, sekiranya engkau suka untuk Allah kekalkan nikmat dia pada engkau, satu nikmat yang kau suka, Allah nak kekalkan pada engkau, kau nak minta Allah kekalkan, apa engkau kena buat? Berusahalah untuk engkau melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala pula suka. Itu kita sebut awal tadi kan, benda macam tu. Jadi kita ni memang nak mengekalkan nikmat. Cuma kita kata tadi, nikmat setiap orang itu berbeza-beza. Ya, berbeza-beza. Kadang-kadang setan ni dia memang suka kacau dan suka ganggu kita lah. Jadi kadang-kadang kita tengok jiran kita lebih pada kita sikit, mula rasa tak puas hati. Kadang-kadang tengok jiran kita bertukar kereta baru, beli rumah baru, dah pun kita rasa tak puas hati dah. Itu kenapa? Itu semua bisikan-bisikan syaitan. Itu semua bisikan syaitan. Jadi macam mana kita nak menghilangkan benda tu? Baik. Saya ambil teringat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir daripada Mesir. Dia kata apa? Dia kata, engkau timbul rasa tak puas hati kepada nikmat yang Allah bagi pada orang tu. Kenapa? Sebab engkau tengok, engkau lihat nikmat yang dia tunjuk. Engkau tengok nikmat yang dia tunjuk. Sedangkan berapa banyak dah nikmat yang Allah tarik daripada dia yang dia tak tunjuk pada engkau. Nampak tak tuan-tuan? Itu cara kita nak tenangkan jiwa kita supaya setan ni tak kacau kita lagi. Ya betul lah, ini nikmat dia, Allah bagi kat dia. Tapi sebenarnya, kalau kita cakap dengan suami kita lah kan, suami kita kata, tengok tu sebelah jiran tu, woi kereta baru pula tukar. Kita kata apa bang? Itu yang kita nampak, satu kereta. Tapi kita tak tahu berapa banyak dah nikmat yang Allah tarik daripada dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau dapatlah cakap macam ni tuan-tuan, insya-Allah kita berada pada makam yang sangat tinggi dah sebenarnya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, untuk kita menimbulkan perasaan syukur kita ini, apa kita kena buat? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Nabi kata, tengok orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kamu. Nak melahirkan perasaan syukur dengan apa yang kita ada ni, tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengok orang yang kedudukan dia lebih rendah pada kita. Jangan tengok orang yang hebat. Bila tengok orang yang hebat, mulalah rasa tak puas hati. Sebab itu Nabi kata, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan sekali-kali kamu melihat kepada orang yang berada di atas daripada kamu. Jangan tengok orang yang berada di atas pada kamu. Sebab apa? Fahuwa ajdaru an la yazdaru ni'matallahi alaikum. Bahasa mudah saya sebut, moga-moga kamu tidak akan melecehkan, kamu tidak akan meremehkan nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi pada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita tengok orang yang nikmat dia lebih tinggi pada kita Allah bagi, kita akan rasa macam, kenapalah Allah bagi dia? Kenapa Allah tak bagi ke aku? Dia dah mula mempertikaikan apa yang Allah bagi kat dia. Dia dah meremehkan sebenarnya nikmat yang Allah bagi kat dia tu. Dah cukup dah. Dah cukup dah. Kita kena ingat tuan-tuan bahawa apa yang Allah bagi kat kita itu sebenarnya itulah yang cukup, itulah yang terbaik untuk kita sebenarnya. Kan, itulah yang terbaik untuk kita sebenarnya. Baik, kan, itu contoh kita kata. Maknanya kita menjawab persoalan dalam bab nikmat Allah ini sangat banyak. Memang kita akui nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat banyak, dan
kita nak mensyukuri nikmat Allah macam mana, kita dah bagi tips dah tadi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Tetapi tuan-tuan, ulama kata dalam bab melihat orang yang lebih tinggi daripada kita tadi, larangan dalam hal ehwal dunia. Tapi kalau dalam hal ehwal agama, kita kena tengok orang lebih tinggi pada kita. Okey, lebih tinggi pada kita. Dia aku hafal dah juzuk 30. Dia tu tak hafal langsung. Jangan. Dalam hal ehwal agama, jangan tengok orang lebih rendah pada kita. Dalam hal ehwal agama, kena tengok orang lebih tinggi pada kita supaya apa? Menjadi suatu dorongan, menjadi satu motivasi untuk kita lonjakkan diri kita pergi kepada yang lebih baik. Itu okey. Maksud di sini tadi ialah dalam hal ehwal dunia. Jangan tengok orang lebih tinggi. Tapi dalam hal ehwal akhirat, kena tengok orang yang lebih tinggi pada kita. Contoh, Nabi SAW. Dalam bab syukur ini, kan biasa ustaz-ustaz kita duk selalu sebut. Ketika mana Nabi SAW bangun sembahyang malam, kan, ditegur oleh isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah kata apa? Ya Rasulullah. Ya, Nabi kata, Sayyidatina Aisyah, kenapa kamu buat sampai begini, sampai bengkak-bengkak kaki kamu sembahyang? Bukankah kamu telah diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kamu ni maksum, kenapa kamu buat begini? Nabi jawab apa? Afala akunu abdan syakura. Tak boleh ke aku nak menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Maknanya di antara tanda syukur ialah balik awal kita abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara nak tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak. Ya. Tubuh badan kita yang sihat. Macam mana tanda kita syukuri nikmat yang kita sihat ini? Kita laksanakan ibadah sebaik mungkin. Bangun sembahyang malam dan baca Quran dan sebagainya. Kita bersyukur dengan nikmat harta yang Allah bagi pada kita. Apa tanda kita bersyukur dengan nikmat harta yang Allah bagi pada kita? Dengan as-sadaqah, dengan kita bersedekah, dengan kita mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu contoh kita kata bersyukur dengan harta yang kita ada. Baik, wakaf, itu contohlah ya, mewakafkan harta kita dan sebagainya lah. Bayangkan wakaf ni harta yang tidak akan luput pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Baik, jadi dalam bab yang kedua kita kata tadi bahawa nikmat Allah sangat besar, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak mensyukuri nikmat Allah? Tengok dalam bab amal ibadah kita macam mana, dalam bab harta kita boleh tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan macam mana kita nak mengekalkan nikmat yang Allah bagi pada kita tadi? Kita dah kata dah bersyukur, dan kita kata dah tips yang ulama bagi tadi. Buat benda yang Allah suka, insya-Allah Allah kekalkan pada engkau apa yang engkau suka. Okey, baik. Jadi itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga. Jadi ingat ya, nikmat Allah memang sangat besar. Jadi kita dah jawab. Kalau orang tanya, macam mana saya nak mengekalkan nikmat yang ada pada saya, Ustaz? Kita dah jawab dah tadi. Okey, kita dah jawab dah tadi. Apa tanda kita bersyukur, Ustaz? Apa bahaya kalau kita tak bersyukur? Kalau kita tak bersyukur, kita bimbang nikmat tersebut akan ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk yang last, ada lebih kurang 5 minit. Saya sebut macam ni, tuan-tuan. Kisah ini disebut dalam kitab. Kes berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam kitab-kitab disebut cerita ini. Seorang lelaki yang miskin datang jumpa Nabi Musa. Dia suruh Nabi Musa mendoakan dia supaya jadi kaya. Nabi Musa kata, kalau engkau nak jadi kaya, hendaklah engkau banyak bersyukur. Orang miskin tu kata, wahai Nabi Musa, aku nak bersyukur apa benda? Aku bukan ada barang apa-apa. Ini je selai sepinggang je aku ada, nak bersyukur apa? Dia pun terus pergi meninggalkan Nabi Musa. Tiba-tiba datang orang lelaki lain yang kaya-kaya. Jumpa Nabi Musa. Dia kata, Nabi Musa, doakanlah kepada Allah supaya dikurangkan sikit harta aku ni. Dia kata, dah banyak sangat Allah bagi pada aku. Jadi harta ni kadang-kadang mengganggu aku daripada ibadah. Kurangkan sikitlah, minta dengan Allah. Nabi Musa kata apa? Jangan bersyukur. Nampak, tuan-tuan? Orang miskin, Nabi Musa suruh syukur. Orang kaya, dia nak minta supaya harta dikurangkan sikit. Nabi Musa kata jangan syukur. Tapi orang kaya ni jawab, wahai Nabi Musa, macam mana aku tidak bersyukur? Dah banyak sangat Allah bagi nikmat dekat aku. Tak layak untuk aku tidak bersyukur. Tak apalah, dia kata aku syukur je lah. Akhirnya selang beberapa tahun, tuan-tuan puan-puan, orang lelaki kaya tadi Nabi Musa jumpa, semakin kaya semakin banyak hartanya, semakin banyak gudang-gudang dia, semakin banyak. Sebab apa?
pahala ataupun kita kata ganjaran syukur. Tiba-tiba Nabi Musa nampak orang miskin yang datang tadi, yang asal dulu datang kepada Nabi Musa dalam keadaan selai pinggang. Dia kata dia susah. Nabi Musa kata, untuk engkau jadi tidak susah, hendaklah engkau bersyukur. Maka dia kata, aku nak bersyukur apa? Akhirnya daripada dia ada baju selai pinggang. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa jumpa dalam keadaan telanjang bulat dah, tuan-tuan puan-puan. Tak ada baju dah. Maknanya apa? Bila tidak bersyukur, Allah tarik segala nikmat yang ada pada dia. Allahu Akbar. Ya, moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat kufur nikmat ini. Baik, dan yang akhir sekali tuan-tuan, dalam tempoh masa 5 minit lagi. Jadi kita kata apa? Bila kita dah tahu tadi, hak Allah Ta'ala tadi besar, tapi kita memang tak mampu laksana sepenuhnya. Kemudian kita kata nikmat Allah Ta'ala tadi banyak, dan kita tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Jadi apa kita kena buat bila kita sedar ada kesalahan dan kesilapan kita ini? Itu yang dikatakan oleh Talq bin Habib ini, asbahu taibin wa amsau taibin. Maka hendaklah engkau pada waktu pagi bertaubat pada Allah, dan pada waktu petang pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi kalau orang tanya kenapa kita kena bertaubat, sebabnya kita banyak kesalahan dan kesilapan yang kita buat, lalu kita kena taubat. Taubat ni apa hukum dia bagi kita, tuan-tuan? Taubat bagi kita hukumnya wajib. Kenapa wajib? Sebabnya kita ini manusia. Kullu bani Adam, setiap anak Adam khatta'un, ada buat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah dengan dia bertaubat. Okey, bertaubat ni kena tengok situasi lah, tuan-tuan ya, sama ada dosa dengan Allah ataupun dosa dengan sesama makhluk. Dosa sesama makhluk ni lebih berat berbanding dengan dosa dengan Allah. Kenapa? Kerana dalam bab taubat itu dia ada satu tambahan lagi, iaitu kena minta maaf, kena minta halal, kena minta ampun dengan orang yang kita ambil harta dia ataupun kita zalimi dia dan sebagainya itu ya. Baik, itu dalam bab sentiasa bertaubat. Cuma dalam bab taubat ini bukanlah wajib untuk kita solat sunat taubat, tak. Okey, kita tidak wajib solat sunat taubat, tapi yang wajib bagi kita bertaubat. Taubat itu macam mana? Taubat itu ialah dengan kita menyesali dosa kita, berjanji tidak akan ulang lagi. Itu contoh. Tetapi kalau ada salah dengan orang, kena tambah satu lagi lah, iaitulah dia kita kena jumpa orang tersebut, minta maaf, minta halal atas segala kesalahan dan kesilapan yang pernah kita lakukan kepada dia tu. Tu benda yang perlu kita bezakan antara kesalahan kita dengan Allah dan kesalahan kita dengan sesama manusia. Ya, jadi sebelum kita menutup perbincangan kita untuk hari ini, lebih kurang 45 minit tuan-tuan. Sedar tak sedar 45 minit dah kita bersiaran ini. Maka kita kata taubat tadi tuan-tuan, dia tidak boleh sekali-kali kita tangguh. Sebab itu disebut oleh Talq bin Habib tadi, pagi taubat, petang taubat. Maknanya nak cerita, taubat ni kena buat senantiasa. Jangan tangguh taubat. Sebab apa? Sebab ulama kata al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian akan datang dalam keadaan mengejut. Baghtatan, mengejut. Maknanya bila dah mati, maka tak sempat lagi dah nak bertaubat. Ingat tuan-tuan, taubat kita tidak diterima dua situasi. Ketika mana matahari terbit daripada sebelah barat. Yang kedua, ketika nyawa kita berada dekat halqum kita. Saat ghargharah, saat kita sakaratul maut. Ketika itu dah tak tahu dah tak diterima taubat kita. Sebab itu kita kata tadi, apa yang kita kena buat? Taubat sentiasa. Ustaz, dosa saya berulang-ulang lah Ustaz. Jadi saya malu. Tak apa tuan-tuan. Dosa berulang ni, yang penting bagi kita ialah sentiasa taubat. Sebab hadis Nabi kata apa? Wahai manusia, ni hadis kursi ya. Sekiranya engkau datang kepada aku dan dosa engkau memenuhi anan sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi sekalipun, tapi kamu datang kepada aku dengan bertaubat, maka aku akan ampunkan dosa-dosa engkau. Walaupun dosa berulang. Yang penting kita kena taubat. Dan yang penting juga kena usaha untuk jauhkan diri daripada dosa-dosa. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang berada bersama-sama dengan saya pada hari ini dalam siaran daripada surau An-Nur fasa 3A Seremban ini. Maka kita buat kesimpulan macam ni lah tuan-tuan. Yang pertama kita kata ada 3 perkara yang kita sebut tadi, kita ulang balik semula. Bahawa yang pertama, ingat bahawa kita ada hak dan tanggungjawab yang kita kena laksanakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak yang kita lakukan terhadap Allah Ta'ala ni, iaitu abdi diri pada dia, tidak mensyirikkan dia, apa ganjaran Allah bagi kat kita? Allah tidak akan azab kita. Tapi kalau kita dah buat semua benda yang Allah yang Allah perintah, tapi Allah tetap menurunkan ujian dan bala bencana pada kita, maka ingatlah itu tanda Allah sayang kepada kita. Itu yang pertama kesimpulan kita ambil, ya. Maknanya hak Allah Ta'ala tu kita kena buat. Yang kedua, ingat segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, banyak dah nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi kita kena syukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita. Apa tanda kita syukur dengan nikmat yang Allah bagi? Laksanakan ibadah abdi diri kepada Allah. Jangan buat benda-benda syirik. Dan kemudian juga kalau bersyukur dalam bab harta, kena bersedekah. Jangan risau, kerana sedekah ini dijamin oleh Nabi SAW. Setiap pagi tuan-tuan akan ada 2 malaikat yang berada di bumi ini. Satu malaikat akan mendoakan, ya Allah, tambahkan harta orang yang bersedekah. Malaikat yang satu lagi kata, ya Allah, kau binasakan harta orang yang kedekut itu. Jangan risau tuan-tuan. La yanqusu malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta daripada sedekah. Itu yang kedua kesimpulan kita sebut tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nak mengekalkan nikmat, apa kita sebut tadi tuan-tuan? Kalau kau nak mengekalkan nikmat yang kau suka pada diri kau, kau kena buat benda yang Allah Ta'ala suka. Dan insya-Allah kekal nikmat pada engkau nanti. Okay? Kalau nikmat tu pergi, nikmat tu tak ada kat kita lagi, maka ingatlah bahawa benda itu adalah benda yang tidak baik untuk kita. Sebab tu Allah ambil daripada kita. Itu cara baik kita sangka dengan Allah. Dan yang akhir sekali, iaitulah dia untuk kita menyadari bahawa bahawa kita ni manusia yang banyak kesalahan dan kelemahan. Maka apa kita kena buat? Wajib kita bertaubat pada setiap ketika. Kenapa pada setiap ketika? Kerana kita la yakhlu anil khata' wan nisyan, tidak pernah lepas daripada salah dan juga silap. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, ya, jam di belakang saya dah menunjukkan 8.32 minit malam, maka dah terlebih lebih kurang 2 minit daripada waktu yang sebenarnya, ya. Baik, jadi moga-moga saya mendoakan, ya, agar Allah Subhanahu Taala memberikan kebaikan kepada kita bersama dunia dan akhirat. Moga-moga Allah mengangkatkan daripada kita wabak dan juga balak bencana ini, agar kita dapat kembali ke rumah Allah seperti mana sebelum ini, insya-Allah tuan-tuan, ya. Jadi kita sama-sama doa semoga Allah Subhanahu Taala menerima amal ibadah kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya, insya-Allah, dan tergolong kita di kalangan ahli-ahli syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap, kesilapan saya minta ampun dan minta maaf. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ini atas kepercayaan memberikan kepada saya ruang 45 minit lebih kurang untuk sama-sama berkongsi ilmu, berkongsi maklumat. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amal jariah kita bersama pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.